Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi kalau korang dengar hari ni suara abang serak-serak, kalau orang putih kata husky. Husky, abang minta maaf lah sebab hari ni abang memang siang bercakap, lepas tu tadi ada program bercakap lagi, memang banyak kali abang bercakap hari ni. Jadi memang hari ni suara abang husky sikit. Abang janganlah komen, bang bahasa Inggeris salah, bukan husky, husky. Memang betul bahasa Inggerisnya husky. Tapi abang ni suka main-main dengan bahasa. Ada sekali tu, korang tahu tak ada application namanya yang nyanyi-nyanyi tu kan, yang karaoke kan, kalau budak-budak muda tahulah, abang pun walaupun tua tahu jugalah. Yang application menari, menyanyi dekat dalam YouTube, bukan YouTube, menyanyi dekat dalam Android. Orang panggil Simule kan. Jadi abang tukar jadi Semule. Lepas mula kawan-kawan abang kutuk, salah lah tu. Bukan semule lah, semule lah. Tapi bila abang cakap semule, macam sedap kan? Dan ramai-ramai ikut. Sekarang ni panggil semule. Sama juga dengan abang punya peti ais. Hari tu dia orang pergi rumah abang, nampaklah peti ais abang. Abang beli peti ais jenama Hisense kan. Lepas tu dia orang cakap lah, oh ini cantik lah jenama Hisense. Abang cakap abang tak panggil Hisense, abang panggil Hisense. Macam Jepun sensei, harga terusan besar. Sebenarnya abang dapat idea ni daripada satu filem tau. Dia sebut dalam filem tu, orang tu sebut multidisiplin, dia sebut multidisiplin. Dia macam menghuru-harakan bahasa Inggeris. Abang pun follow je lah. Dia mengarut lah. Dalam masa seminit abang mengarut. Jadi hari ni sebenarnya abang nak sampaikan satu kisah. Kisah ni berkenaan dengan batu dinding berlaku dekat Labu, Seremban, Negeri Sembilan. Ada seorang pakcik umur 74 sampaikan pada abang melalui WhatsApp. Ada bukan melalui email, memang klasik melalui WhatsApp. Jadi dia tulis panjang-panjang, jadi abang pun baca dan abang menghayati cerita tu, dan abang dapat tangkaplah sebenarnya apa cerita di sebaliknya. Jadi kalau korang nak tahu tentang batu dinding, satu misteri yang memang famous dekat Labu, iaitu dekat Kampung Pulau Berangan, korang tonton video abang daripada mula sampai habis, insya-Allah abang akan ceritakan. Cuma kalau ada orang Negeri Sembilan atau orang daripada Kampung Pulau Berangan tu, bolehlah mesej kat bawah, komen kat bawah, nanti kan kita boleh tambah-tambah information kan kalau abang-abang ada tersilap. Okey, jom kita teruskan. Hari ni ceritanya satu tapi panjang, agak panjang juga tapi tak panjang sangat. Satu cerita tapi menarik buat pengajaran untuk kita semua. Okey, jom kita teruskan dengan ceritanya. Kisah ni berlaku lebih kurang tahun 1950-an. Kalau ikut daripada mesej yang abang dapat, Pak Din beritahu dekat abang cerita ni berlaku di hujung 90-an. Salah, hujung 80-an. Berlaku pada waktu dia kecil-kecil. Waktu tu dia umur lebih kurang 10 tahun lah dia kata. Dan 10 tahun dia tinggal dengan atuk dengan nenek dia. Sebab memang kebanyakan daripada masa dia tinggal dengan atuk dengan nenek. Sebabnya mak bapak dia bekerja. Jadi zaman-zaman tu kalau tinggal dengan atuk nenek pula duduk dekat kampung. Jadi memanglah Pak Din ni terlibat dengan banyak aktiviti kampung. Jadi dia kata kampung yang diduduknya namanya Kampung Pulau Berangan. Dulu dekat kawasan tu memang banyak pokok berangan. Jadi disebabkan banyak sangat pokok berangan dan ditambah lagi kampung tu memang kawasan yang sangat terpencil. Macam pulau tengah-tengah hutan. Memang tak banyak orang pernah sampai dekat situ pada zaman tahun 1950-an. Jadi disebabkan tak banyak orang sampai, orang pun susah nak keluar dengan masuk ke kampung tu, diorang namakan kampung tu sebagai kampung pulau. Dan disebabkan kampung tu dikelilingi dengan pokok-pokok berangan, diorang tambah perkataan berangan kat hujung, namanya Kampung Pulau Berangan. Dekat situlah Pak Din membesar dengan atuk dengan neneknya. Dan sekali-sekala mak bapak dia akan datang melawat dia. Ceritanya bermula macam ni. Pada satu hari, ada satu rumah, kiranya rumahnya dekatlah dengan rumah Pak Din. Rumah tu nak buat kerja kahwin. Bila nak buat kerja kahwin, perlulah banyak peralatan pinggan mangkuk, periuk belanga, segala macam untuk masak-masak, untuk kenduri kendara. Okay. Tapi pada waktu tu kebanyakan orang dah mula beli pinggan mangkuk daripada Singapura. Sebab waktu tu dekat Singapura memang
adalah pulau yang tak ada cukai. Jadi barang-barang kaca macam tu kalau dibeli di Singapura murah. Lepas tu bila seorang orang kampung beli secara pukal banyak, jadi orang kampung pun pinjamlah dengan si pembeli ni. Bayarlah sikit upah 20-10 ringgit kan, sebab dah pinjam pinggan mangkuk. Tapi nak dijadikan cerita, bila keluarga ni nak buat kerja kahwin, tiba-tiba tuan yang selalu pinjamkan pinggan mangkuk tu, dia tak dapat nak bagi pinjam pinggan mangkuk. Sebabnya, pinggan mangkuk yang patutnya digunakan oleh orang kampung telah dipinjamkan ke kampung sebelah. Sebab kampung sebelah pun nak buat kenduri. Diorang bukan nak buat kenduri kahwin, diorang nak buat kenduri besar-besaran lah, macam ada sambutan lah macam tu. Jadi disebabkan pinggan yang ada dekat kampung tu semua dah dibagi ke kampung sebelah. Jadi rumah ni yang nak buat kerja kahwin ni dah jemput saudara mara dekat 10 orang. 10 orang, 1000 orang. Nak dapat pinggan daripada mana? Jadi dia pun dah gelabah macam nak mati. Mana nak dapat pinggan? Takkan nak pakai atas daun pisang. Memang kalau orang India memang ada budaya makan atas daun pisang, tapi orang Melayu budaya tu dah hilang, dah tak ada. Dulu-dulu zaman hang tua hang jebat memanglah ada, zaman tu dah tak ada, hujung 50-an. Jadi dia pun dah gelabah. Bila dah gelabah, dia pun panggillah beberapa orang kampung, termasuk orang-orang tua kampung, dan termasuk juga atuk kepada Husin. Jadi atuk kepada Husin, atuk kepada Pak Din. Jadi atuk kepada Pak Din ni pun, Din lah, abang panggil Din. Atuk kepada Din ni pun datanglah dekat rumah tu. Jadi waktu nak pergi mesyuarat tu, Din pun ikut sekali. Sebab selalunya kalau mesyuarat kampung-kampung, mesti ada makan-makan. Mi siam, onde-onde, karipap, epok-epok. Kalau korang tak tahu epok-epok tu adalah karipap bahasa zaman-zaman dulu. Jadi waktu mesyuarat tu, diorang pun bagilah beberapa cadangan macam mana nak dapatkan pinggan mangkuk. Tiba-tiba ada seorang tua yang lebih kurang pada waktu tu 80 tahun. Dia kata, dulu-dulu ada aktiviti pinjam-pinjam pinggan mangkuk dengan seorang ketua kampung bunian. Jadi bila dengar cerita tu, yang masing-masing pun kata, dia dulu macam pernah dengar. Termasuklah atuk kepada Din. Atuk Din ni pun pernah dengar juga cerita tu, tapi dia tak pernah jumpa, dia tak pernah terlibat lah kan. Jadi orang tua tu buka cerita. Sebenarnya pada zaman dulu-dulu, orang kampung pulau ni, Pulau Berangan ni, memang tak cukup pinggan mangkuk. Jadi diorang pinjam dengan diorang pinjam dengan orang bunian yang tinggal berdekatan dengan kampung tu. Okey, macam mana munculnya orang bunian? Masa zaman dahulu kala, waktu kampung tu nak dibuka, kampung pulau tu nak dibuka, kawasan tu sebenarnya telah dihuni oleh sekumpulan senegeri orang bunian. Bukan sikit-sikit, ramai gila orang bunian yang tinggal dekat kawasan tu. Jadi selepas manusia datang kat situ, orang zaman dulu datang, diorang buat perjanjian. Jadi orang bunian telah dipindahkan di satu kawasan lain, dipanggil hutan buluh. Kalau tak silap abang dipanggil hutan buluh, dekat kawasan hutan. Jadi kawasan itu didiami oleh manusia, dulunya menjadi kampung bunian. Jadi bunian pun dah pindah, diorang pun duduk situ. Sejak daripada tu, kata Pak Atuk yang cerita umur 80 tahun ni lah kan, yang si Pak Din ni dengar je cerita tu. Sejak daripada tu, hubungan antara orang kampung dengan orang bunian tu memang rapat. Kalau ada apa-apa nak pertolongan, diorang selalu kontak satu sama lain. Melalui, jangan tanya dengan abang melalui apa. Kalau melalui burung merpati memang tak lah kan. Macam mana pula burung merpati nak terbang masuk alam sebelah. Okay. Jadi diorang pun berhubunglah antara alam manusia dan juga alam bunian. Antara hubungan yang dia buat adalah golongan manusia. Penduduk kampung ni, dia selalu pinjam pinggan mangkuk daripada kampung bunian. Sebab kampung bunian dikatakan orang-orang bunian yang ada dalam tu, diorang ni ada satu kemahiran iaitu buat porselin, lebih kurang, iaitu buat pinggan mangkuk porselin yang macam kaca tu kan. Itu adalah kemahiran orang bunian dekat situ. Memang penduduk kampung tu tahu. Diorang kadang-kadang orang bunian tu bagi pinggan mangkuk bagi kepada manusia ni kan, sebab diorang ada kemahiran tu.
Jadi sejak daripada zaman berzaman, memang penduduk kampung pulau selalu pinjam pinggan mangkuk dengan orang bunian. Tapi dengan ada cara-cara dia lah. Ada beberapa syarat dan dia punya ritual untuk pinjam pinggan mangkuk ni. Jadi Pak Din ni yang daripada tadi ikut atuk dia, termenung dengan cerita tu. Macam menarik pula cerita ni, dia kata. Tapi sambungan daripada tu macam mana cara nak pinjam pinggan mangkuk tu daripada orang bunian tu. Jadi atuk yang umur 80 tahun dia cakap, ada satu cara, dia kata. Caranya ialah pergi dekat situ, dekat tempat tu, lepas tu redahlah hutan buluh. Lepas redah hutan buluh akan jumpa satu batu, dan batu tu macam dinding. Orang dulu-dulu panggil batu tu batu dinding. Bila dah sampai dekat batu tu, kemenyan akan dinyalakan. Selepas kemenyan dinyalakan, dia akan menyeru orang yang nak pinjam tu lah. Dia akan menyeru nama ketua bunian tu. Bukan ada nama spesifik, tapi dia seru macam ni lah. Wahai ketua bunian Muslim atau bunian Islam di kawasan ini, saya nama sekian-sekian ingin meminjam pinggan mangkuk untuk buat kenduri. Sebanyak berapa banyak, macam itulah. Jadi masing-masing orang yang datang mesyuarat tu tekun dengar macam mana cara nak pinjam pinggan mangkuk tu. Jadi diorang pun kata, apa kata diorang pinjam pinggan mangkuk tu dengan cara yang macam tu. Jadi selang 2-3 malam yang ditakdirkan tu, ramai-ramailah orang kampung berkumpul kat depan rumah penghulu, dan masing-masing nak pergi nak cari batu dinding yang dulu-dulu orang cerita. Batu dinding tu. Jadi malam tu, kira malam Jumaat, dah berkumpul ramai-ramai. Pak Din memang tak lepaskan peluang. Dia ikut atuk dia, sebab atuk dia pun pergi nak tengok jugalah. Jadi Pak Din pun ikut. Mula-mula atuk dia tak kasih sebab takut apa-apa berlaku. Mana tahu pula orang bunian tu minta galang ganti kan. Pak Din pula kecil masa tu, dia kata, aku nak kau bagi budak tu masuk dalam alam aku. Harilah kan. Tapi tak jadi macam tu lah. Jadi malam tu Pak Din pun ikutlah. Lebih kurang 20 orang lelaki nak pergi cari kat mana letaknya batu dinding. Jadi berdasarkan kepada clue-clue yang diorang dapat daripada cakap-cakap orang tua pada zaman dahulu, diorang pun ramai-ramailah meredah hutan, dan akhirnya diorang berjumpa dengan hutan buluh yang dicakap-cakap, yang diberitahu zaman dulu tu. Jadi diorang pun tebaslah. Ni tengah malam ni, bukan tengah hari, tengah malam. Tebaslah hutan buluh tu, tebas. Tapi bila waktu menebas tu, ketua kampung akhirnya cakap, jangan tebas banyak sangat. Ini kawasan kampung bunian, takutkan buluh ni ditanam oleh orang bunian dengan kau pula jadi buluh kan, sebagai galang ganti. Jadi terkejut juga pakcik tu. Alamak, aku dah tebang tiga buluh. Mati aku jadi anak buluh betung lepas ni kan. Jadi dah tak jadilah pohon buluh tu ditebang. Dia orang pun masuklah menyelit tepi-tepi buluh tu. Akhirnya diorang jumpa dekat satu kawasan lapang, dan kawasan tu sangat bersih, kata Pak Din. Memang macam tak terusik. Dikelilingi dengan hutan buluh, tapi dekat tengah-tengah tu ada padang macam padang takraw lah, dia kata. Dan dekat tengah-tengah padang tu ada satu batu macam dinding. Diorang panggil batu dinding. Jadi bila dah meredah-redah, dah sampai kawasan tu, dah jumpa batu dinding, dah ramai-ramai duduklah tercegat depan batu dinding tu, tak tahu nak buat apa. Dah pandang kiri, pandang kanan, pergi pandang kanan. Lepas tu Tok Penghulu cakap, kita ikut apa yang orang tua tu cakap, yang orang tua beritahu tu lah. Diorang pun nyalakanlah kemenyan dalam setupa kan. Setupa tu adalah bekas kemenyan. Diorang nyalakanlah kemenyan. Bila nyalakan kemenyan, diorang pun berseru, Assalamualaikum, wahai penduduk bunian di sini. Saya ingin meminjam pinggan mangkuk untuk dibuat kenduri. Pinggan mangkuk ini nak dipinjam sebanyak 100 buah. Contoh macam tu 100 buah. Dan kami akan ambil pinggan mangkuk tu sekian tarikh, dan kami akan pulangkan sekian tarikh. Macam tu. Detail dia bagi. Kena beritahu detail mengikut ceritanya. Berapa pinggan mangkuk nak kena pinjam, berapa hari nak pinjam, hari apa nak pulang. Bila diorang cakap macam tu, agak-agak Raja Bunian, Ketua Bunian tu berbunyi tak? Ya, saya mengizinkan pinjam mangkukku dipinjamkan. Tak ada macam tu. Senyap sunyi
Tak ada bunyi apa-apa. Tiba-tiba yang senyap sunyi tu bunyi satu gendang. Teng, macam tu. Dia macam, kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa tu? Okey. Mungkinlah diorang assume benda tu kira dah jadilah kan. Jadi diorang pun padamkan kemenyan. Waktu diorang ramai-ramai nak keluar daripada situ, tiba-tiba diorang semua terdengar masing-masing macam terdetik dalam hati. Bunyi orang bercakap. Dia kata bunyinya macam ni. Termasuk Pak Din tau. Pak Din merasa macam ada orang cakap kat dia dalam hati tau. Dia kata macam ni, datang sini semula selepas 3 hari. Ambil pinggan mangkuk tu dan kalau ada yang pecah, pulangkan. Tak perlu diganti. Macam tu. Lepas tu, dia belum keluar daripada kawasan tu tau. Masing-masing memandang kiri kanan, Mungkinlah benda ni, inilah yang dikatakan perjanjian tu dah dibuat. Jadi diorang pun keluar daripada hutan buluh tu, baliklah ke rumah. Ramai-ramai berkumpul depan rumah penghulu. Lepas tu bincang, betul ke penghulu macam ni? Penghulu cakap, tunggu 3 hari. Lepas kita 3 hari, kita datang semula kat tempat ni, kita tengok betul ke tidak. Okey, selang 3 hari, selepas 3 hari, kali ni lebih ramai orang yang ikut, lebih kurang 50 orang. Sebabnya, kalau betul lah ada pinggan mangkuk yang nak dipinjam, dia ni mestilah kena angkat kan. Siapa yang nak tolong angkat? Kalau pinggan porselin tu kan selalu berat kan. Bukannya macam pinggan plastik. Seorang tu hanya boleh angkat lebih kurang 20 pinggan je kan. Kalau dipinjam untuk buat kenduri kendara kan banyak pinggan mangkuk. Pinggan, mangkuk, cawan, sudu. Berapa banyak tu kan. Untuk berapa pack? 1000 pack. Jadi ramailah yang ikut lebih dekat dalam 50 orang. Tapi kebanyakan yang ikut kali ni ada orang tua, ada orang muda. Diorang pun pada malam tu, diorang pun meredah hutan sekali lagi dan sampai dekat hutan buluh dan akhirnya sampailah dekat batu dinding. Bila diorang sampai dekat batu dinding tu, diorang tengok di sekeliling batu dinding tu ada benda yang ditutupi dengan pelepah pisang, dengan daun pisang. Banyak pula tu. Lepas tu, diorang pun datang dekat-dekat, selaklah daun pisang tu. Rupanya bawah daun pisang tu ada banyak mangkuk. Mangkuk tu semua warna putih, tak ada warna lain. Jangan tanya warna turquoise ada tak bang? Tak ada turquoise dia. Orang belah sana dia tahu satu warna dia, putih, suci, bersih. Jadi, bila dia selak pelepah pisang tu, daun-daun pisang tu, dia tengok banyak mangkuk-mangkuk. Diorang pun ramai-ramai kutip kutip mangkuk-mangkuk tu semua, teruslah bawa keluar daripada situ. Sambil tu yang Tok Penghulu cakap, terima kasih bunian kaum bunian Islam, sebab dalam tu adalah bunian yang beragama Islam. Kalau orang kaum-kaum penonton-penonton apa yang bukan beragama Islam, orang Islam percaya bunian ada banyak agama. Ada bunian agama Buddha, ada dalam tu ada agama Hindu, ada agama Kristian, ada agama Islam. Okay. Yang ini adalah bunian beragama Islam. Kalau ada yang blur lagi bunian tu apa? Kebanyakan orang percaya bunian tu adalah jin, sejenis jin. Tapi ada juga yang cakap bunian lain, jin lain. Tapi dengan kata lain, dia adalah manusia yang kita tak nampak. Jadi diorang pun ambil lah semua pinggan mangkuk tu, bawa keluar. Kenduri kendara pun dibuatlah gunggang. Lepas tu sampai cukup seperti yang dijanjikan, diorang kumpul balik semua pinggan mangkuk tu, termasuk yang pecah. Standard lah kan, kalau kerja kawan mesti ada pinggan yang pecah. Jadi termasuk yang pecah, diorang pun ramai-ramai masuk ke dalam hutan. Sekali lagi Pak Din ikut nak menyaksikan. Jadi bila dah sampai dekat batu dinding tu, diorang nyalakan kemenyan. Selepas tu diorang berseru sekali lagi, Assalamualaikum, terima kasih penduduk bunian di sini bagi kami pinjam pinggan mangkuk. Semoga Allah merahmati hidup kalian semua dan Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih sekali lagi, besar pahala kalian semua bagi kami pinjam pinggan mangkuk. Cakap macam tu, pulang secara baik-baik. Dan pinggan mangkuk tu diletakkan di sekitar batu dinding dan ditutup semula dengan daun pisang yang diorang tebang daripada tepi-tepi itu. Jadi lepas tu diorang pun balik. Bila balik malam tu, tuan yang pinjam pinggan tu mimpi yang mengatakan terima kasih sebab dah pulangkan semua apa yang dipinjamkan, termasuk yang pecah-pecah. Okey, mengikut cerita Pak Din, itulah kali pertama dan kali terakhir dia tengok orang-orang penduduk kampung tu
pinjam pinggan mangkuk daripada batu dinding. Okay. Jadi sampai ke sekarang, selepas daripada peristiwa tu, memang tak ada lagi orang pinjam dekat batu dinding. Sebab kita dah ada pinggan mangkuk yang murah kan pada waktu tu kan. Dah naik tahun 80-an, 90-an. Dah orang dah ada pinggan mangkuk, ada akopal, akarek, semua salah nama. Jadi dah tak perlu pinjam pinggan mangkuk porselin daripada penduduk bunian tu, sebab dia orang dah ada pinggan mangkuk sendiri. So abang pun tanya soalan cepu mas, Pak Din, ada lagi tak dinding batu dinding tu? Pak Din cakap batu dinding tu masih ada, tapi tak ramai yang tahu mana lokasinya. Dia kata dia masih ingat kat mana lokasi batu dinding tu, tapi tak ada orang pinjam pinggan mangkuk lagi sejak daripada tu. Sebab ada yang kata kurafat, ada yang kata tak elok. Tapi sebab utama adalah pinggan mangkuk zaman moden dah lagi cantik kan. Dah lagi meriah nak dibuat kenduri. Jadi itulah, sejak tu orang tak datang lagi dekat batu dinding. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Sebenarnya kali ini bukanlah cerita hantu, tapi cerita pengalaman tentang batu dinding yang ada dekat Kampung Pulau Beringin, Labu, Negeri Sembilan. Jadi kalau ada orang-orang kampung situ yang tahu kisah ni, bolehlah korang komen kat bawah. Kan? Kalau korang tak tahu, bolehlah tanya dengan atuk nenek korang yang masih lagi tinggal dekat situ. Kalau ada sedara mara, cuba sharekan video ni. Jadi minta diorang komen kat bawah, tambah-tambah cerita. Abang dapat satu kisah aja, tapi mana tahu ada orang lain yang dapat kisah-kisah lain kan. Diorang tak pulangkan pinggan mangkuk ke macam mana ke kan. Lepas tu ada gaduh-gaduh pula dengan orang bunian kan, kita pun tak tahu. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.